المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها فقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم ثم أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Haji Hassan, tuan-tuan hadirin, alhamdulillah tidak ada, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita merupakan orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat yang dilaksanakan fardu maghrib tuan-tuan laksanakan secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tuan-tuan hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah merupakan orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita berbicara tentang Islam yang merupakan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada agama-agama bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah sampai kepada khataman nabiyyin, nabi yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencorakkan kita sebagai hamba yang memiliki matlamat dan tujuan hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita semenjak daripada kita bangkit daripada tidur kita ada peranannya, sehinggalah kita meneruskan perjuangan dan perjalanan hidup kita ini sampai kepada masuk waktu berikutnya kita tidur semula. Matlamat kita tidak lain seperti mana yang Allah sebut dalam ayat ke-56 surah Al-Dhariyat. Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan matlamat utamanya agar mereka semua itu dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bab ibadah ini kita selalu sebut bab ibadah. Kalau kita tak sebut dalam solat, sembahyang kita tidak sah. Sebab apa? Allah menyebut dalam surah Al-Fatihah itu perkataan yang berkaitan dengan ibadah yang kita selalu diajar dan dinasihatkan oleh Allah untuk sentiasa mengingati bahawa setiap gerak laku dalam hidup kita adalah ibadah. Pertamanya bila? Iaitu ketika kita memulakan apa yang disebut sebagai doaul iftitah, doa permulaan, pembukaan sebelum kita memulakan salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dengan perkataan
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, Allah khususkan yang pertama, ibadah khusus berkaitan dengan salat itu Allah sebut dalam bentuk yang bersendirian, kerana salat itu adalah merupakan satu ibadah yang cukup istimewa dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya ibadah yang paling hampir kita dengan Allah adalah salat. Justru itu Allah menyebutkan dalam ataupun disebutkan dalam doa iftitah kita perkataan salat itu dalam keadaan bersendirian. Dan yang kedua kita sebut wa nusuki. Nusuk ini adalah merupakan ibadah khusus. Walaupun dalam Al-Quran Allah sebut nusuk itu adalah merujuk kepada ibadah haji, tapi bukan hanya sekadar ibadah haji, segala ibadah khusus kita. Puasa kita disebut dengan nusuk, haji yang kita laksanakan namanya adalah nusuk, zakat yang kita keluarkan namanya adalah nusuk. Begitu juga sedekah yang kita laksanakan itu juga adalah nusuk, kerana ia merupakan ibadah khusus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambung dengan perkataan yang ketiga, mahyaya, hidup kita, segala gerak-geri dalam kehidupan kita yang kita lakukan dalam keadaan sedar, wa mamati, termasuklah matinya kita itu, apa yang kita sebutkan, lillahi ta'ala, tidak lain adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan bekerja berniaga saban hari untuk mendapatkan wang, keuntungan rezeki daripada Allah. Kalau kita niatkan semata-mata kerana Allah, dia dianggap sebagai ibadah. Dan tuan tadi mandi, ada yang tak mandi malam ni sebab sejuk, hujan lebat. Dan tuan tadi dalam perjalanan saya nak menuju ke sini daripada Pejabat, hujan yang begitu lebat, banjir jalan di Shah Alam, tak boleh nak bergerak, cari jalan macam mana nak patah balik ke rumah. Ya, dalam perjalanan tersebut alhamdulillah sampai, dan kemudian nak sampai di sini pun laluannya agak jam sedikit, itu yang agak terlewat. Apapun para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita niatkan semata-mata kerana Allah akan menjadikan ia sebagai satu ibadah. Mandi tadi, tentang mandi lillahi ta'ala untuk menyucikan diri supaya dapat hadir pergi ke masjid dan tidak mengganggu bauan yang ada pada diri ini kepada orang lain. Kerana wahai Allah, ia dianggap sebagai ibadah. Di kalangan tuan-tuan tadi nak makan, datang ke sini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, aku makan, minum dan sebagainya kerana Allah, maka ketika itu dia dianggap sebagai ibadah. Dan termasuklah duduknya tuan-tuan untuk mendengar pengisian ilmu, itu juga adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Islam meletakkan seluruh gerak-geri dalam hidup kita ini, jika niat kita adalah kerana Allah, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat, adapun setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat. Dan saya tertarik dengan satu kisah yang berlaku di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ketika berada dalam keadaan uzur. Bila melihat sahabat-sahabat yang begitu hebat, mereka berjuang untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di kalangan mereka yang uzur ketika itu minta, di antaranya iaitulah seorang sahabat yang bernama Amru ibn Jamuh radhiyallahu anhu. Waktu itu dia minta kepada Nabi SAW bila melihat teman-temannya pergi berjuang dalam medan pertempuran, saya terlupa sama ada Badar ataupun dalam pertempuran Uhud ketika itu. Semasa permintaan ketika itu dia minta juga, Rasulullah kata kamu tak boleh uzur. Sebab apa? Amru ibn Jamuh radhiyallahu anhu, dia adalah merupakan seorang yang timpang, tapi semangat jihadnya begitu tinggi ketika itu sehingga minta lagi kepada Rasulullah SAW, tolonglah ya Rasulullah. Rasulullah kata tak boleh. Dan akhirnya dia menggunakan perantaraan anak-anaknya yang ketika itu turut berjuang, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong, ayah saya ni benar-benar minta kepada kamu wahai Rasulullah SAW. Dan akhirnya ketika itu Rasulullah berikan, tapi dengan syarat kamu mesti berada di belakang, jangan berada di medan ataupun di bahagian front line, di bahagian hadapan sekali. Front liner itu berada di hadapan, jangan belakang, sebagai membantu apa-apa keperluan yang diperlukan ketika itu. Rupa-rupanya bila masuk dalam medan pertempuran perang, dialah merupakan orang yang mula-mula masuk dalam pertempuran tersebut,
dan akhirnya syahid dalam medan pertempuran perang tersebut. Subhanallah, begitu kesungguhannya. Dan kerana itu ada satu kisah dalam hal tersebut. Rasulullah menyebutkan, masirtum masiratan inna bil madinati aqwaman masirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'ahum. Waktu itu Rasulullah menyatakan, sahabat-sahabat aku, sesungguhnya dekat bumi Madinah ni, kita dah tinggalkan bumi Madinah bukan? Sahabat kata, ya Rasulullah, di bumi Madinah ni sebenarnya ada beberapa orang kaum, maknanya di kalangan sahabat Nabi SAW. Apabila kamu berjalan dalam satu perjalanan, kita sedang berjalan ini, wala qata'tum wadiyan, dan saat ketika kita memintas laluan-laluan yang ada ini, illa kanu ma'ahum, melainkan mereka turut serta bersama dengan kamu. Subhanallah, sahabat terkejut, macam mana pula mereka boleh berada dengan kami sedangkan mereka tidak turut serta? Kalau macam tu seronoklah, duduk sahaja dapat diberikan pahala sedangkan kami bersungguh-sungguh berjihad. Dan akhirnya sahabat Rasulullah SAW menyatakan, habasahumul uzr, sesungguhnya mereka itu tidak dapat bersama dengan kamu, tapi niatnya itu ada bersama dengan kamu. Cuma yang menghalang mereka untuk bersama dengan kamu adalah disebabkan keuzuran yang sedang dilalui oleh mereka. La ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan, saya nak katakan dalam bab pertama sekali, poin yang paling penting dalam hidup kita ini, tuan-tuan kena jaga bab niat kita. Tajdid kita dalam bab niat itu penting supaya setiap gerak laku dan setiap perbuatan kita ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana daripada niat itulah yang akan mencerminkan dan memberikan kepada kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, kita nak cerita tentang topik perbincangan kita yang diminta untuk kita bincang bersama-sama, iaitulah ibadah dalam norma baru, suasana yang baru ini. Macam mana kita nak menjadikan ibadah kita? Kita rasa janggal. Allah Ustaz, sembahyang kok dia punya tempat ni tak rapat. Hadis Nabi SAW, Rasulullah kata, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salah. Sila samakan saf-saf, rapatkan saf di antara kamu, ya. Dan ada dalam hadis yang lain itu disebut rapatkan di antara bahagian bahu dengan bahu, ada disebut oleh Nabi SAW, ya. Tetapi tiba-tiba kita melihat suasana itu berbeza. Solat dalam keadaan berjarak, sedangkan kalau kita menunaikan solat berjemaah dalam keadaan jarak seumpama itu, ruang-ruang tersebut itu adalah ruang yang akan dicelahi dan dilalui oleh syaitan. Yang disebut dalam hadis, kalau tidak silap hadis itu menyebutkan kambing yang berwarna hitam yang duduk, tujuannya apa? Mengganggu kita dalam solat. Lupa berapa rakaat kita laksanakan, mujur jadi makmum. Kalau imam tu letih juga, dah berapa rakaat. Tapi kalau makmum tak apa, kita serahkan segala-galanya kepada imam. Imam salah, imamlah tanggung dosa tersebut. Allah sampai tahap tersebut, tuan-tuan. Para hadirin dan hadirat muslimin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa janggal, tak dapat nak menunaikan salat fardu Jumaat. Hadis Nabi SAW menyebutkan 3 kali berturut-turut, apabila kita tidak melaksanakan ibadah salat Jumaat itu, fardu Jumaat tersebut, Allah akan menjadikan khatam, Allah akan menutup dan mengunci hati kita daripada menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran daripada itu kita doa, Masya Allah, ni kenapa masjid dihalang? Kesian saya terhadap imam-imam, mujurkan dah tak bertugas jadi imam. Kalau bertugas jadi imam, tuan-tuan, itu memang sekarang masalah besar. Di masjid-masjid yang berada di bawah pengurusan itu, nak menjaga dulu asal daripada 40 tak jadi masalah, naik kepada bilangan 500 dengan staf yang tidak ramai, ada setengah tempat hanya sekadar 8 orang staf sahaja, tu nak kira sampai 500 tu macam mana nak susun? Itu pun ada masalah juga, nak menentukan kad untuk mereka hadir, bagaimana keadaan tersebut. Tambah lagi kalau sampai kepada 1000 bilangan tersebut, dan akhirnya macam-macam tekanan yang diterima, belum lagi melalui viral dan sebagainya. Akhirnya kita rasa, apa ni? Kenapa nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dihalang dalam keadaan sedemikian rupa? Semuanya norma baru yang berlaku dalam kehidupan kita disebabkan hanya satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya COVID-19.
COVID-19 ni dia makhluk Allah, serupa macam kita. Tapi makhluk Allah ni makhluk yang tidak nampak. Benda yang tidak nampak ni adalah sesuatu yang kita tak boleh nak menentukan di mana kedudukannya sebab dia tak nampak. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Macam pagi tadi tuan-tuan, saya ingat kami mengadakan satu sesi penjelasan. Sebab sekarang ni saya ditugaskan untuk menjaga sebagai ketua unit, untuk menjaga bahagian ajaran sesat sahaja di seluruh Selangor. Jadi ada kes seorang Tok Bomoh. Tok Bomoh tu kita panggil, dapatkan maklumat, dan alhamdulillah tadi dia sempat untuk datang, tanya tentang beberapa persoalan-persoalan. Dan di antara satu soalan yang menarik bila ditanya, tuan ketika merawat ni, macam mana tuan tahu seseorang itu ada jin ataupun tak ada? Tuan tahu tak? Tuan-tuan sekalian tahu tak pada diri tuan-tuan ni ada jin ataupun tidak? Tak tahu, saya pun tak tahu sebelah saya ni ada jin ataupun tidak. Tapi pasti jin tu ada. Innahu, apa dalam Al-Quran Allah mengatakan mereka melihat kamu, akan tetapi kamu tidak melihat mereka. Tetapi dia tahu. Dia kata, Ustaz, kalau nak tahu ada jin ataupun tidak, saya akan dapat merasakan haba kepanasan tersebut. Jadi kalau katakan panas badan tu, bermakna jin tu adalah. Tuan-tuan cek balik diri tuan-tuan tu. Kalau rasa panas malam ni, tu hati-hati. Dia datang jumpa ada jin di sebelah. Hati-hati. Baik, kemudian yang kedua, dia kata, saya tanya balik, habis tu macam mana tuan tahu seseorang itu dia jin tu tidak ada dan dia ada cahaya dalam dirinya, cahaya iman? Masya Allah, dia boleh menentukan demikian. Dia kata, Ustaz, saya tahu macam mana nak menentukan seseorang itu dia ada cahaya iman ataupun tidak ada cahaya. Oh, betul ni. Kemudian saya tanya, saya ni ada tak cahaya? Dia pondok, okay, Ustaz, minta maaf, saya nak scan. Ustaz, dia scan dulu. Dia scan lah kalimah la ilaha illallah. Dia kata, ni saya buat kalimah la ilaha illallah. Dan kemudian dia tekan, dia tolak begitu, tiba-tiba tolakannya kuat, ada bunyi dia lah. Oh, dia kata, Ustaz, iman tinggi. Dia sebut demikian. Dia kata, Alhamdulillah, dalam keadaan demikian. Nah, benda tersebut tuan-tuan, satu perkara yang saya nak katakan, benda-benda yang pelik yang berlaku pada hari ini, puncanya kenapa? Akibat daripada kejahilan. Sedangkan bab iman, satu benda yang kita tidak tahu seseorang itu beriman, kuat imannya ataupun tidak. Yang penting kita beramal mengikut tuntutan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah juga dalam benda-benda yang kita tidak ketahui. COVID-19 makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia adalah merupakan satu benda yang berbahaya. Nak tahu bahaya ataupun tidak, kita kena tanya pakar. Al-Quran mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahli zikir, orang yang bijak pandai, jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Maka dalam hal ini nak menyatakan bahawa COVID-19 itu bahaya ataupun tidak, itu kita kena tanya pakar dia, iaitulah doktor yang mengetahui akan hal tersebut. Lantaran daripada itu ulama meletakkan hukum. Maka lahirlah kaedah yang disebut oleh para ulama, la darara wa la dirar. Tidak ada sesuatu yang memudaratkan orang ataupun memudaratkan diri sendiri. Dasarnya di mana? Mengambil daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, wala tulku bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Janganlah kamu lontarkan diri kamu itu kepada kebinasaan, kerosakan, dan lakukanlah sesuatu kebaikan. Justru daripada itu tuan-tuan, kita melihat dalam bab salat yang dilakukan dalam keadaan renggang, dalam keadaan berjarak, tujuannya apa? Nak mengelakkan daripada bahaya yang berlaku ke atas jiwa. Tuan perasan kan, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia tujuannya apa dia? Nak menjaga 5 maslahah am yang berlaku dalam kehidupan kita. Itu tujuan Islam. Sebab itu kita kena faham betul-betul apa matlamat Islam ni diturunkan. Entahlah, dah saya dilahirkan Islam itu sahaja. Hakikat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini kerana ingin menjaga maslahah 5 perkara penting. Yang pertama, maslahah agama, hifzuddin. Martabat paling tinggi sekali berkaitan dengan agama. Orang yang keluar daripada Islam, kenapa perlu untuk diambil tindakan kepada mereka? Sebab nak jaga agama. Kalau Islam tidak dijaga, tak apalah, terpulang pada mereka atas dasar kebebasan bersuara. Maka akhirnya apa yang akan berlaku? Orang yang murtad dibiarkan,
maka pada saat yang serupa agama Islam diperkotak-katikkan. Dan inilah yang sedang berlaku. Saya nak katakan pada hari ini, mungkin kita mampu untuk menjaga diri kita, tapi generasi muda, di kalangan generasi muda ini sudah pun muda untuk membebaskan diri mereka dalam memahami ajaran Islam. Saya berdepan juga dengan masalah seorang di kalangan mereka ini yang mereka mula untuk memahamkan Al-Quran itu melalui fikiran semata-mata. Maksudnya melalui kefahaman mereka. Sebab itu ada orang yang dia mengatakan sembahyang itu bukan macam kita. Sebab apa? Al-Quran tak sebut adanya i'tidal, adanya bacaan doa iftitah, adanya bacaan Fatihah. Mana ada dalam Al-Quranul Karim? Al-Quran tidak menyebut demikian. Al-Quran kata usjudu irka'u ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu. Yang ada rukuk dan juga sujud. Tidak pun ada qiyam, wa aqimus shalah, dan dirikan. Maksud dia kata dirikan itu maksudnya berdiri ketika menunaikan sembahyang. Nah, itu difahami oleh mereka. Dan ada di kalangan mereka juga, saya terbaca di kalangan para pemuda kita pada hari ini. Jadi dia kata apa, kepada wanita-wanita perempuan yang kena rukun, mungkin bahasa saya ni agak kasar sedikit, tapi itu ucapan yang dituturkan ya, kepada wanita, sabarlah. Kalau sekiranya dirukun, biarkan dirukun, sabarlah. Sebab orang yang bersabar itu akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, wa basyirus sabirin. Nah, difahami sedemikian rupa. Maka sebab itu Islam perlu dijaga dengan adanya dhawabit, dengan adanya garis panduan, peraturan-peraturan untuk memelihara Islam yang merupakan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Peranan Islam. Yang kedua, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah hifzun nafs. Tujuannya adalah untuk memelihara nyawa ataupun diri seseorang. Dan sebab itu kenapa kita terpaksa melaksanakan amalan-amalan seumpama ini, solat dalam keadaan renggang demikian, bukan kerana kita tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW, tapi hakikatnya itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW, agar jangan kita melontarkan diri kita kepada kebinasaan. Apabila kita dekat, doktor mengatakan bila kita berdekatan sesama kita adalah penyebab untuk mempermudahkan virus tersebut sampai kepada kita, sehingga boleh menyebabkan penyakit yang berpanjangan, bahkan membawa kepada kematian. Lantaran kerana mudarat tersebut, maka ulama telah bersidang untuk mengadakan ataupun menunaikan salat dalam keadaan renggang. Sah tak salat dalam keadaan renggang? Jawapannya sah. Apa masalah tunaikan salat jamaah ini dalam keadaan demikian? Pertama, kerana kita nak mengelakkan daripada mudarat. Yang kedua, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kena faham, selagi mana kita berada pada mahallul ijtima', tempat kita berhimpun ini, di masjid sebagai contohnya, jarak bagaimanapun, selagi niat kita tunaikan secara berjamaah, maka tetap solat yang kita laksanakan itu adalah sah. Cuma dari sudut kesempurnaan pahala jemaah itu tidak sama dengan orang yang merapatkan saf tersebut. Tapi solat sah dah, solat sah. Pahala jemaah dapat dah, pahala jemaah tetap dapat. Nah, itu permasalahan yang kadang-kadang kita tidak faham. Hal tersebut sah ke solat seumpama ini? Zaman Nabi SAW tidak melakukan demikian pun. Tapi apakah dalam hal tersebut itu dilarang untuk kita melakukan demikian ataupun merupakan penyebab solat kita tidak diterima oleh Allah? Jawapannya tetap sahaja, solat diterima oleh Allah selagi kita menunaikan solat berjamaah ini pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu hukum kalau tunaikan solat di luar daripada masjid, jarak di antara imam dan makmum itu mestilah tidak melebihi 300 hasta. Itu kaedah hukum yang tuan-tuan boleh rujuklah nanti dalam bab hukum tersebut itu dalam kitab-kitab fiqh. Itu pun tanpa kita mengira kepada makmum yang berada di luar daripada masjid dia melihat makmum yang berada di dalam ataupun tidak. Ada beberapa persoalan-persoalan yang perlu untuk diperdetailkan dalam perbincangan tersebut. Yang kedua, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah solat Jumaat yang dilaksanakan ataupun yang tidak kita laksanakan berapa bulan. Bayangkan daripada, kalau tidak silap, daripada 17 hari bulan 3 sampailah kepada bulan 7 ni, hampir lebih kurang 4 bulan tak tunaikan. Ya Allah, tak tunaikan solat tersebut. Jadi apakah kita dianggap berdosa kerana tidak menunaikan solat tersebut? Jawapannya, tidak berdosa pada kita kerana kita nak mengelakkan daripada
binasanya akan nyawa kita tadi, dan untuk menjaga untuk menjaga nyawa tersebut, maka solat Jumaat itu tidak kita laksanakan. Berbeza dengan keadaan kita telah pun terpilih, memang kita boleh tunaikan solat Jumaat dan ruang tersebut itu ada pada kita, sengaja tak naklah saya tak nak tunaikan solat Jumaat, tanpa sebab kita meninggalkan solat tersebut, maka kita dianggap sebagai berdosa. Tuan minta sebagai contohnya kan 500 orang di masjid, kemudian pihak surau diminta untuk menuliskan nama-nama orang yang akan menunaikan solat Jumaat. Tiba-tiba masuk hari Jumaat tu, tengok kawan ngetih ketika itu, dia pergilah minum orang sedap pula teh ni, tak jadilah solat Jumaat. Sedangkan dia terpilih untuk menunaikan solat Jumaat tersebut, maka dia berdosa kerana tidak menunaikan solat Jumaat tersebut. Itu berbeza dengan orang yang memang tidak dibenarkan untuk menunaikan solat tersebut akibat daripada tidak dipilih ataupun dia tidak mendapat keizinan untuk menunaikan solat Jumaat tersebut. Itu perlu untuk kita fahami. Cuma isu yang saya nak timbulkan ini, mereka yang tidak menunaikan solat Jumaat, apakah mereka berdosa? Jawapannya, mereka tidak berdosa. Mereka terhalang akibat daripada undang-undang yang telah ditentukan. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan, timbul soalan, habis itu kalau begitu dosa itu ditanggung oleh para pemerintah. Ini macam ni, biarlah pemerintah tanggung dosa saya ni. Dalam hal ini tuan-tuan, lihat balik kaedah yang disebut oleh para ulama. Dia dalam bab ni, dia ada nama dalam bab usulul fiqh, ataupun disebut ada beberapa qawaid, ya, ada beberapa kaedah-kaedah dalam menentukan hukum. Di antaranya, bagi seorang imam pula, sebagai seorang pemimpin, dia kena melihat kebaikan ataupun maslahat kepada rakyatnya. Dalam kaedah menyebutkan tasarruful imami manutun bi maslahatir ra'iyah. Setiap gerak-geri, setiap perbuatan, setiap pentadbiran yang dilakukan oleh seseorang pemimpin itu, dia mestilah dikaitkan dengan maslahah rakyatnya. Maka pemimpin melihat, bila melihat dalam keadaan suasana yang berlaku pada hari ini, maka pada saat yang serupa, dengan beberapa musyawarah yang dilakukan, mesyuarat perbincangan bersama dengan ahlul ilm, kepada orang-orang yang bijak pandai, daripada para ulama, daripada para dakatir, doktor-doktor, dan segala mereka yang memiliki ilmu ketika itu, membuat satu perbincangan, dan akhirnya keluarlah satu solusi ataupun satu penyelesaian untuk menentukan hukum tersebut. Maka kaedah menyatakan tidak menjadi masalah, dan mereka juga tidak berdosa, kerana mereka mengeluarkan itu bukan mengikut hawa nafsu mereka, tapi sebaliknya berdasarkan kepada ijtihad pada waktu tersebut. Ini diambil daripada hadis Nabi SAW, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hakim, apabila seorang pemimpin, dia berijtihad, bukan pada melalui dirinya, tapi melalui musyawarah yang ada ketika itu, lantas ijtihadnya itu betul, dia akan dapat 2 pahala. Tapi kalau ijtihadnya salah, kaedah begini ni salah, mereka tetap diberikan 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar mereka berusaha mengeluarkan hukum yang sumbernya juga adalah daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena faham tentang hal seumpama ini. Sebab apa? Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjaga nyawa kita, dan dia akan berubah mengikut kepada keadaan dan juga suasana yang berlaku, dan yang menentukan itu adalah para hukama ataupun orang yang bijak pandai di kalangan para ulama dan para pemerintah ketika itu. Yang ketiga, berkaitan dengan soal Islam ini Allah turunkan, tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara akal kita. Nah, akal ini adalah merupakan salah satu anugerah yang terpenting dalam hidup ini tuan-tuan, yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Kucing sebagai contohnya, lembu sebagai contohnya, apa lagi yang paling bijak di bawah daripada manusia? Tuan-tuan cari siapakah makhluk yang paling bijak selepas daripada manusia? Tak ada. Manusia ini sahaja di antara manusia yang berakal ya Allah kurniakan, selain daripada malaikatullah. Malaikat itu adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia Allah kurniakan kelebihan dengan akal, dan dengan akal inilah Allah minta supaya kita berfikir. Afala tatafakkarun, afala yatadabbarun al-Quran, afala ta'qilun, afala
Apa lagi? Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Semua ayat-ayat ini Allah nak minta supaya kita gunakan akal kita. Sebab apa? Kerana manusia ini adalah merupakan insan yang berakal. Surah Al-Hajj ayat 46 sebagai contoh. Allah menyebut afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal qulub walakin fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah kata berjalanlah kamu di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, tapi ingat ketika berjalan ni tolong gunakan hati untuk berfikir. Ni punca kata para ulama mengatakan akal kita bukan letak pada otak kita. Dalil yang mengatakan akal kita itu adalah datang daripada hati kita. Sebab itu dalam Islam ni, Islam begitu mengambil berat tentang soal hati. Bicara berkaitan dengan hati. Kalau hati baik, maka seluruh amalan kita akan menjadi baik. Tapi kalau hati kita rosak, seluruh amalan-amalan kita ini akan rosak. Itu dasarnya juga daripada hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu Islam turun, Islam minta tolong pergunakan akal kita ini untuk kita pelihara dengan sebaik yang mungkin. Maka kerana itu arak diharamkan dalam Islam. Sebab apa? Kerana dia menghilangkan pemikiran kita. Dadah, ada dalam Quran dadah, tuan-tuan. Ini kalau tanya orang yang etis, mereka yang berfahaman etis ataupun mereka yang anti kepada hadis Rasulullah SAW, mereka mengatakan, tak maaf, orang yang anti hadis, ya, orang yang anti hadis ini dia kata dalam Al-Quran tak ada dadah. Al-Quran hanya menceritakan tentang bab arak, dadah tidak ada. Sedangkan kaedah dalam hal tersebut dia dikiaskan dengan arak. Kenapa? Sebab dia menghilangkan pemikiran manusia dan merosakkan manusia itu sendiri. Baik, ketiga, Islam diturunkan oleh Allah kerana jaga akal. Yang keempat, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tujuan dan matlamat utamanya adalah untuk memelihara al-mal. Mungkin itu yang kelima ataupun boleh juga diletakkan, setengah ulama meletakkan yang keempat, iaitulah Islam diturunkan kerana ingin memelihara harta. Kita tak boleh nak ambil harta orang. Tengok turun bawah ni, nampak selipar baru, cantik pula selipar tu, main ambil sahaja tanpa minta izin. Dosa dalam Islam ni, Islam mengatakan haram. Itu namanya curi, kita mengambil barang orang. Hatta sampai tahap luqatah. Apa itu luqatah? Barang yang hilang. Tengok-tengok ada handphone baru pula, dia nama handphone tersebut yang jumpa Pak Imam. Tengok, Masya Allah, last sekali tuan-tuan keluar, tiba-tiba jumpa handphone tersebut. Harga nilaian tersebut kalau terbaru pastilah mahal harga tersebut. Dan akhirnya disimpan oleh Tuan Imam. Simpan, tunjukkan kepada orang yang berada. Dia ada tempoh-tempoh dia tu nak menentukan. Kalau barang tersebut berharga, tempohnya setahun. Selepas setahun, barang tersebut itu tidak ada sesiapa yang mengambilnya ketika itu. Boleh tak orang yang menjumpai barang tersebut itu mengambil barang tersebut ataupun memiliki barang tersebut? Jawapannya boleh. Tapi dengan syarat, nanti kalau dia datang balik, dia kata tu barang saya, pemilik tersebut nampak balik barang tersebut, kita kena pulangkan. Bermakna kita hanya sekadar pemegang amanah sahaja bagi barang tersebut. Habis itu kalau barang tersebut rosak, Ustaz, setahun selepas daripada itu kita pun ambil, simpan, kita gunakan. Dan akhirnya semasa kita gunakan, sampai pada tahap kegunaan barang tersebut rosak. Tiba-tiba ketika itu pemilik jumpa balik, dia kata, Ustaz, ini rasanya Tuan Imam, ini rasanya macam saya punya, tapi masalahnya dah rosak. Katakan Tuan Imam yang gunakan tu, Tuan Imam kena gantikan balik handphone tersebut ataupun tentukan nilai, berapakah nilai tersebut. Itu sebagai contoh, bukan di sini Tuan Imam balik. Para hadirin dan hadirat muslimin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan bab harta. Jangan sewenang-wenangnya kita mengambil harta orang lain. Pertama, di dunia ini sudah tentu ada hukuman. Mereka yang mengambil harta tanpa izin, yang dikategorikan sebagai mencuri, di sana akan ada hukuman. Apatah lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada hukuman yang lain. Dan yang terakhir, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memelihara maruah diri. Dan sebab itu dalam Islam ni kita tak boleh untuk berhubung di antara lelaki dan perempuan tanpa jalinan perkahwinan yang sah. Kenapa? Sebab nak jaga keturunan dan nak jaga maruah. Dalam Islam ni dia tak sama dengan binatang. Binatang tu kalau katakan kucing,
Siapa-siapa pun daripada yang jantannya itu dia boleh bersama-sama dengan kucing tersebut. Tapi dalam Islam dia tidak ada istilah seorang isteri itu dia boleh bermain kayu tiga ataupun dia boleh bersama dengan lelaki-lelaki lain. Sebab apa? Menyebabkan kerosakan yang akan berlaku kepada keturunan tersebut. Islam begitu mengambil berat tentang soal keturunan. 5 perkara ini adalah merupakan sebab Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Islam diturunkan, dan kerana itu kita perlu untuk menghidupkan Islam dalam kehidupan kita sesuai dengan suasana dan juga keadaan-keadaan yang berlaku. Yang penting pastikan amalan-amalan yang kita laksanakan itu merupakan ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kita ini bukan hanya untuk kita laksanakan itu semata-mata kerana ia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya amalan yang kita laksanakan ini sebagai tanda pengabdian kita, ubudiyah kita kepada Allah di dunia. Sebab dunia yang selama-lamanya kita akan kekal, destinasi yang akan selama-lamanya kita kekal bukan di dunia, tapi destinasi yang akan kita kekal itu adalah di hari akhirat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya mad dunya illa karakibin istadalla tahta asy-syajar thumma raha fatarakaha." Tidaklah aku dengan dunia ini, akan tetapi aku itu diumpamakan dengan dunia adalah perumpamaan seumpama seorang penunggang, seorang yang sedang bermusafir, seorang yang sedang berjalan nak menuju ke destinasi yang hendak ditujui, dan kemudian dia berehat sebentar. Di dunia ini kita ada waktu kita berehat sebentar, dan kemudian kita meneruskan kerja kita. Seorang musafir nak sampai destinasi tersebut, dia tak ada duduk diam, dia akan terus bergerak. Sumaraha, setelah dia berehat, setelah berteduh di bawah sebatang pokok, dia berehat dan kemudian dia bangkit dan meneruskan perjalanan untuk hari akhirat kelak. Begitulah kita di dunia. Semasa kita berada di dunia ini, memang kita akan berhadapan dengan pelbagai bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 itu sebenarnya sebahagian daripada ujian kecil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan hakikatnya dia merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan bayangkan orang yang tak pernah tutup muka, hari ini tutup muka. Orang yang tak pernah biasanya dahulu kalau katakan lelaki dan perempuan bersalaman, Masya Allah, datang COVID-19 ni haram terus nak salam lelaki dan perempuan. Ada di kalangan orang-orang yang selama ini duk salam, yang mereka tidak kisah tentang bab bersentuhan, maka akhirnya mereka tidak sanggup untuk menyentuh teman-teman mereka yang selama ini mampu untuk disentuh begitu sahaja. Di kalangan lelaki dan perempuan, datang COVID-19 haram kepada mereka. Maksudnya mereka tidak boleh untuk menyentuh sesama mereka sebab takut. Cuma isunya mereka bukan takut Allah, mereka takut penyakit tersebut nanti tersebar pada mereka. Saya ingat baru-baru ni berlaku di pejabat di JAIS lah, Jabatan Agama Islam Selangor. Di bahagian saya sendiri, salah seorang daripada staf yang ketika itu dia tidak memaklumkan kakaknya ketika itu ditimpa dengan COVID-19. Jadi dia adalah merupakan kontak yang rapat dengan kakak tersebut sebab dia balik kampung. Bila selepas ada PKPP ni, balik kampung, dia pun balik kampung. Sampai di kampung tu, dia tahu kakak dia dah terkena COVID bila doktor sahkan, dan dia pun pergi ke pejabat. Sampai di pejabat tu, kemudian selepas tempoh beberapa hari surat datang daripada doktor. Sebenarnya surat tu awal dah datang lah, dia tak maklumkan kepada pejabat, dia tetap berada di pejabat ketika itu. Sampailah kami dapat maklumat sedar bahawa ada surat arahan daripada doktor untuk pergi ke klinik bagi cek tentang hal tersebut. Mula ketika itu, cerita dia bukan soal itu tuan-tuan, tapi ceritanya tentang soal masing-masing takut dah. La ilaha illallah, kenapa lah dia salahkan dia? Kenapa dia boleh berkata demi? Kenapa dia boleh berbohong? Macam-macam perkara. Sedangkan kita terlupa tentang hakikat yang menentukan penyakit itu wujud, positif atau negatif itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu perkara yang berlaku itu betul lah, kerana dia berbohong itu satu kesilapan. Tetapi pada saat yang serupa, kita terlupa penyakit itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan mudarat itu Allah, yang mendatangkan manfaat itu juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan ingat tak, ada satu hadis yang disebutkan
oleh Nabi SAW, di mana Rasulullah menyatakan la wijtama'a ala an yanfa'uka. Itu kisah itu diberlaku kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika itu masih lagi kecil, Rasulullah bagi nasihat kepadanya, ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, Allah memelihara kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, peliharalah Allah, maka Allah akan sentiasa berada di hadapan kamu. Maksudnya Allah akan sentiasa menjaga kamu. Dan kemudian i'lam, Rasulullah menyambung, ketahuilah olehmu, law ijtama'at, kalau sekiranya ada di kalangan manusia itu mereka berhimpun untuk memberikan manfaat kepada kamu, memberikan sesuatu kebaikan kepada kamu, yang tidak akan sampai manfaat tersebut illa ma kataballahu lak, melainkan sesuatu yang Allah telah menentukan ia akan sampai kepada kamu. Kan itu Allah dah katakan pada kita. Esok sebagai contohnya, tiba-tiba ada sesuatu pemberian yang besar akan diberikan kepada kita. Apakah kita yakin esok kita dapat? So, azan. Jadi kalau SOP itu azan dah kena tutup ni. Betul? Kita nak berhenti ke, tutup terus, atau bagaimana? Azan dulu. Saya sambung sedikit boleh? Sambung sedikit nanti. Kita azan dulu. Hadirin jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah pentingnya kepada kita dalam hidup ini untuk menjadikan setiap kehidupan kita ini ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana perjalanan hidup kita ini masih lagi berpanjangan, kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntutlah ilmu, pelajarilah ilmu dengan sebaik yang mungkin. Jangan sampai kita putuskan hubungan kita dengan majalis ilmu. Hidup kita ini selagi kita diberikan oleh Allah akal, selagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berfikir dan kemampuan kita, maka pergunakan segala kemampuan, kekuatan yang kita ada ini untuk pergi ke majlis-majlis ilmu, tak rugi. Orang yang datang ke majlis ilmu ni, tuan-tuan, dia bukan hanya kelebihan dia dapat datang pergi ke tunaikan solat, tunaikan melaksanakan segala amalan itu dalam keadaan betul. Tapi pada saat yang serupa, mereka yang berjalan semata-mata nak menuntut ilmu itu, maka di situ akan ada makhluk-makhluk Allah yang akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semut-semut, hatta disebut dalam hadis Nabi SAW, hatta al-hut, termasuklah ikan-ikan yang berada di lautan, di air. Ikan tu dia doa pada kita, ya Allah, kau ampunkanlah dosa dia, ya Allah, ampunkanlah dosanya. Tak ada makhluk yang akan berikan sedemikian rupa melainkan hanya pada orang yang menuntut ilmu. Subhanallah, sampai tahap tersebut. Dan sebab itu Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melintasi sesuatu laluan kerana semata-mata dia berjalan dan bergerak ke laluan tersebut kerana ingin mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, yang dia berusaha untuk mendapatkan ilmu itu, Allah akan permudahkan baginya laluan dan jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana tak mudahnya? Pertama, dengan ilmu itu dia dapat menentukan amalan tersebut sahih ataupun tidak. Dan yang kedua, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada para malaikat, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuklah dengan batu-batu yang ada, akan mendoakan kepada kita kebaikan dan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting supaya kenapa? Agar kita tidak akan menimbulkan pelbagai bentuk kontroversi dalam kehidupan ini. Masalah ni sebab kita tidak tahu perkara tersebut. Ilmu mengajar kepada kita untuk mengenalinya, maka di sana nanti akan lahirlah kefahaman. Bila lahir kefahaman dalam diri kita, selesai masalah dalam bab kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir juga ada soalan tadi dikemukakan kepada saya berkaitan dengan bab berwuduk ni, Ustaz. Kenapa perlu berwuduk di rumah? Tuan-tuan, sebenarnya itu bagus. Kita terlupa sebenarnya tentang kelebihan kita berwuduk di rumah kita. Ya, memang tak dinafikanlah. Kadang Ustaz macam mana dah sampai kat surau tiba-tiba terkentut. Memang ada masalah juga. Ada orang yang angin dia banyak kan, terkentut dan sebagainya, itu masalah lain. Tapi dalam bab berwuduk di rumah tu, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka itu akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyebut saya terlupa dalam hadis itu, Rasulullah mengatakan orang yang berwudu itu yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Inna ummati yaumal qiyamati yud'auna ghurran muhajjalin. Ada sesungguhnya daripada kalangan umat aku ini nanti pada hari kiamat mereka akan dipanggil dengan ghurran muhajjalin min atharil wudu. Namanya ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin ini artinya ada satu tumpuk tanda yang Allah berikan kepada dirinya itu hasil daripada kesan-kesan wudu yang ada pada dirinya. Dan pada saat yang serupa, waktu itu Rasulullah mengatakan, man istata'a an yutilal wudu, sesiapa di kalangan kamu semua yang berkemampuan untuk memanjangkan wudu itu, falyaf'al, lakukanlah hal demikian. Sebab apa? Kesan itu yang dikatakan ghurran muhajjalin itu wajah akan bercahaya-cahaya. Ini kelebihan orang yang berwudu. Daripada rumah kita berwudu, perjalanan kita itu bila kita mengangkat kaki kanan dan kaki kiri, kaki kanan akan mengangkat darjat kita dan kaki kiri itu akan mengukurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kelebihan orang yang berwudu itu, Rasulullah memberitahu kepada para sahabat, ala unabbiukum, hendak tak aku beritahu kepada kamu sesuatu perkara yang kalau sekiranya kamu lakukan akan diangkat darjat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara. Salah satunya Rasulullah mengatakan iaitulah berwudu, isbaghul wudu fil makarih, yaitu dengan menyempurnakan wudu di saat kamu tidak berminat berwudu ketika itu. Tentang waktu ketika kita tak berminat berwudu, ya Allah susahnya berwudu, kita ambil wudu ketika itu, salah satu sebab Allah akan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau boleh kita jadikan hidup kita ini sentiasa berada dalam keadaan wudu. Yakinlah tuan-tuan, orang yang berwudu ni Allah Subhanahu wa ta'ala akan sentiasa menolong dalam kehidupannya. Punca yang kadang-kadang ni kita tak puas hati, punca yang menyebabkan kita tension, yang menyebabkan kita tertekan dalam hidup ini, punca utamanya kadang-kadang kerana kita meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya iaitulah dengan amalan wudu. Jadi sebab itu bila ada arahan seumpama itu, sebenarnya arahan tersebut bagus, nak mendisiplinkan kita sebelum datang ke rumah Allah ini, ambillah wudu terlebih dahulu daripada kita memulakan wudu itu di masjid. Sebab jangan kita menganggap sucinya kita hanya ketika kita masuk ke masjid, sucinya kita hanya sekadar kita waktu ketika pergi ke surau, tapi sebaliknya kita nak menyucikan diri kita, bahkan jiwa kita itu sebelum kehadiran kita ke rumah Allah. Yang mudah-mudahan dengan hal tersebut itu akan menjelmakan rasa khusyuk kita menunaikan ibadah solat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi saya kira itulah di antara perkara-perkara yang sempat untuk kita bincang pada malam ini. Mudah-mudahan ia memberikan kebaikan kepada kita bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah dalam menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempertahankan Islam sebagai ajaran yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi yang terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita mengharapkan agar kita akan menjadi saksi di hadapan Allah yang kita ini adalah merupakan umat dan kekasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadza wabillahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini sebagai pertemuan dan perhimpunan yang dirahmati oleh-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang diberkati dan dipelihara oleh-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan di antara kami orang-orang yang jauh daripada rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah.
اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والبغي والمنكر ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.